Sebagai pengenalan, dasar swasta diperkenalkan sebagai proses pemindahan aktiviti dan fungsi dari sektor awam kepada sektor swasta. Dasar ini telah pun diperkenalkan pada tahun 1983 oleh Yang Amat Berhormat Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Perdana Menteri pada ketika itu. Dasar ini diperkenalkan sebagai satu pendekatan baru dalam dasar pembangunan negara. Dasar ini diperkenalkan bagi meningkatkan produktiviti, mempercepatkan pembangunan ekonomi dan bagi mengurangkan beban yang ditanggung oleh sektor awam. Saiz sektor awam yang telah berkembang pesat dalam masa 10 tahun telah membawa kepada peningkatan perbelanjaan sektor awam iaitu dari 28% pada tahun 1975 kepada 36% pada tahun 1982. Selain itu, kemelesetan ekonomi juga menjadi antara faktor utama yang membawa kepada dasar swasta yang diperkenalkan. Dasar swasta terdiri daripada 3 komponen iaitu tanggungjawab pengurusan, hak penggunaan aset dan kaki tangan. Dasar ini amat bertentangan dengan dasar pemilikan negara atau dikenali sebagai nationalisation iaitu proses penambahmilikan dan kuasa kerajaan dalam ekonomi. Dari pengenalan dasar swasta, banyak syarikat-syarikat swasta terkemuka yang dapat kita lihat pada hari ini hasil daripada pengenalan dasar swasta. Oleh itu, sekian, terima kasih. Antara objektif dasar penswastaan ialah mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan. Ini kerana pihak kerajaan telah membelanjakan ribuan juta ringgit dalam sektor kesihatan, pertahanan, air, api, jalan kereta api dan sebagainya. Perkara ini meningkatkan perbelanjaan dari semasa ke semasa, tapi mendapat kadar pulangan balik yang lambat dan sangat rendah. Hal ini juga membolehkan kerajaan menyerahkan kegiatan komersial kepada sektor swasta supaya kerajaan dapat menumpukan usaha ke atas perkara lain seperti mengekalkan keamanan negara dan memberi sokongan kepada pencapaian objektif kemajuan negara. Selain itu, objektif yang kedua ialah meningkatkan kecekapan dan penghasilan kerja. Dengan menswastakan beberapa perkhidmatan kerajaan yang tertentu, pihak swasta mampu memberikan kepakaran yang lebih baik. Tambahan pula, kecekapan dapat dipertingkatkan melalui beberapa cara, termasuk mewujudkan dan menggalakkan persaingan, memberi insentif kepada kaki tangan dan menjauhkan syarikat-syarikat kerajaan daripada pengawasan politik serta peraturan kerajaan. Seterusnya ialah menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan negara. Halangan-halangan yang terdapat dalam sektor awam tidak menggalakkan penggunaan sumber-sumber kekayaan di negara ini dengan cekap dan sepenuhnya. Lebih banyak syarikat swasta yang dapat diwujudkan dengan secara tidak langsung dapat meninggikan pertumbuhan ekonomi negara. Di samping itu, pihak kerajaan mengutip cukai pendapatan dari syarikat-syarikat yang berkenaan. Seterusnya, objektif yang keempat ialah dasar penswastaan ini juga bertujuan untuk pembahagian sumber serta kecekapan. Lebih banyak pelibatan kerajaan dalam ekonomi bermaksud lebih banyak penguasaan kerajaan terhadap sumber-sumber negara. Keputusan pula biasanya dibuat berasaskan pertimbangan yang bukan bercorak pasaran. Sebahagian besar daripada barangan-barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh kerajaan mencerminkan nilai pasaran. Harga barangan tersebut adalah berasaskan subsidi dan sumber yang diperuntukkan untuk pengeluarannya tidak dapat diagihkan dengan cekap. Terdapat banyak institusi-institusi yang diswastakan oleh kerajaan sejak dasar penswastaan 1983. Antara contohnya TNB. Di sini saya kongsikan sedikit sebanyak tentang TNB. Dr. Mahathir berkata, melalui dasar penswastaan negara yang diperkenalkan pada 1983, TNB yang ketika itu dikenali sebagai LLN, Lembaga Elektrik Negara, adalah antara agensi kerajaan yang telah disenaraikan untuk melalui proses penswastaan. Hasil penswastaan LLN, lebih 20,000 kaki tangan ketika itu menjadi pemegang saham, menikmati gaji dan struktur gaji yang lebih baik serta pelbagai faedah termasuk bonus dan sebagainya. Selain itu, katanya, lebih 60% saham TNB dipegang oleh pelbagai syarikat-syarikat pelabur berkaitan kerajaan seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Tabung Haji,
Permodalan Nasional Berhad PNB dan Kumpulan Wang Persaraan KWAP. Selain itu, contoh-contoh institusi lain yang diswastakan oleh kerajaan sejak dasar perswastaan 1983 ini ialah Telekom Malaysia Berhad yang sebelumnya dikenali sebagai Jabatan Telekom Malaysia, Plus SFV Berhad yang sebelumnya dikenali sebagai Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Pos Malaysia yang sebelumnya dikenali sebagai Jabatan Perkhidmatan Pos Malaysia, Malaysia Airports Berhad yang sebelumnya dikenali sebagai Jabatan Penerbangan Awam DCA, Kelang Multi Terminal Sdn Berhad, Northport Berhad and Westport Sdn Berhad yang sebelumnya dikenali sebagai Lembaga Pelabuhan Kelang, Penang Port Sdn Berhad yang sebelumnya dikenali sebagai Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Johor Port Berhad yang sebelumnya dikenali sebagai Lembaga Pelabuhan Johor, Keretapi Tanah Melayu Berhad yang sebelumnya dikenali sebagai Keretapi Tanah Melayu. Kesimpulannya, dasar perswastaan ini sangat penting di Malaysia. Pembangunan negara dapat berjalan dengan baik dan memberikan kebaikan kepada semua pihak serta menjimatkan kos perbelanjaan. Hal ini juga membantu kerajaan untuk membangunkan sesuatu projek akibat kekurangan dana. Sekian daripada saya.